Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita dekat Backcam Studio. So, apa cerita semua penyokong-penyokong Malaysia? Semua dah okey ke belum? Ke ada lagi yang still tak tenang? Still lagi panas hati lepas tengok game Malaysia lawan Vietnam hari tu? Jadi, apa boleh buat kan? Benda pun dah jadi. So, kita move on je lah. Sakit memang sakit, tapi perjalanan kita masih belum ternoktah. Masih ada lagi satu peluang yang terakhir yang akan menentukan sama ada kita akan layak ke separuh akhir ataupun kita sekadar terkandas dalam peringkat kumpulan je kali ni. Jadi setakat 3 perlawanan, kita berjaya menang 2 perlawanan pertama iaitu menentang Kemboja dan Laos sebelum kita kalah 3-0 kepada Vietnam. Betul lah apa yang orang cakap, Kemboja dan Laos tu memang bukan cabaran sebenar kita. Mungkin terlalu awal sangat kita hanyut selepas 2 kemenangan awal tu. Tapi lepas kita jumpa Vietnam tu, barulah kita sedar yang level bola sepak Malaysia ni masih lagi jauh kalau nak dibandingkan dengan pasukan Vietnam tu. Aku malas nak komen panjang-panjang pasal game tu sebab aku tahu korang sendiri boleh menilai macam mana corak permainan yang ditampilkan oleh pemain-pemain Vietnam. Memang jauh beza lah dengan pemain-pemain Malaysia ni. Itu belum perkena babi lagi tu. Hoi, kalau sempat perkena bak alif bayar tu, hoi, mau kena bedal 5-6 gol. Jadi kita tutup cerita Vietnam, kita beralih pula kepada perlawanan terakhir kumpulan B. So, perlawanan penting akan menentukan nasib skuad kebangsaan pada AFF Suzuki kali ni. Satu perlawanan yang cukup panas, cukup mendebarkan, cukup sensasi, yang terkenal dengan gelaran Derby Nusantara, iaitu perlawanan antara Malaysia menentang semestinya kira tetangga kita iaitu Indonesia. Bukan setakat tu je, Derby Nusantara ini juga adalah perlawanan yang akan menentukan sama ada Malaysia atau Indonesia yang akan layak ke separuh akhir. Untuk Malaysia, nak tak nak, kita ni wajib menang lah, manakala Indonesia ni hanya perlukan seri sahaja. Aku memang tak sabar. Okay, memang gila-gila nak tengok game ni. Untuk pengetahuan korang, game ni akan berlangsung pada hari Ahad nanti, iaitu pada 19 hari bulan 12 bermula pada pukul 8:30 malam. Aku pesan awal-awal lah, ni bukan apa. Kod-kod lah ada yang still lagi tak tahu. Yang dah tahu, jangan lupa sorok remote. Takut nanti orang rumah nak tengok gegar Vaganza pula. So, kalau kita throwback balik, last Malaysia lawan Indonesia ni adalah pada tahun 2019. Okay, waktu tu Malaysia menang lah 2-0 ke atas Indonesia pada aksi kelayakan Piala Dunia. Tapi itu cerita 2 tahun lepas. Benda yang lepas aku tak suka ungkit. Sebab apa? Yang aku tengok, skuad Indonesia yang sekarang ni jauh berbeza lah dengan skuad 2 tahun yang lepas. Dengan deretan pemain-pemain muda berbakat, kehadiran coach dari Korea. Boleh katakan yang pasukan Indonesia kali ini adalah antara pasukan yang wajar diberikan perhatian. Kalau kita tengok rekod mereka dalam 3 perlawanan pertama, mereka juga menang 2 perlawanan pertama dengan rekod jaringan yang cukup besar, iaitu 4-2 menentang Kemboja dan juga 5-1 menentang Laos. Dan apa yang paling menarik adalah mereka berjaya mengikat Vietnam dengan keputusan seri 0-0. Tak kala Malaysia ni kalah 3-0 dengan Vietnam, Indonesia relax je boleh dapat seri dengan Vietnam. Sebab tu aku kata kita dah tak boleh pandang rendah dah dengan skuad Indonesia ni. Diorang dah lain, tak sama macam dulu. Jadi untuk perlawanan menentang Indonesia ni, cerita kurang menariknya adalah kita sah bakal kehilangan khidmat Aidil Zafwan dan Syahrul Saad yang kedua-duanya dikhabarkan mengalami kecederaan hamstring. Memang satu masalah besar lah buat skuad negara ni. Dah lah sebelum ni kita ada masalah kekurangan player dekat bahagian tengah. Ni pula datang lagi masalah baru. Tak ada pemain back tengah. Masalah betul. Yang tinggal sekarang ni adalah Dominic Tan dengan Dion Kos je. 2 ni je tinggal. Itu pun nasib Dion Kos sempat sampai sebelum game lawan Indonesia ni. Kalau dia tak ada, alamatnya pisang alamat. Balik awal. Inilah masalahnya bila orang bagi bawa 30 pemain, tapi kita punya bijak pandai bawa setakat 24 pemain je. Aku kadang-kadang pelik juga dengan pengurusan FAM ni. Sampai sekarang dia orang tak bagi. Sebab kenapa dia orang ni bawa 24 player je? Kenapa tak bawa 30 kan? Apa masalahnya nak bawa 30 tu? Ke tak cukup bajet? Tengoklah sekarang. Habis tengah langgang. Dengan COVID lagi, injury lagi. Tapi target nak tinggi weh. Sampai semi katanya. Final lah. Tapi nak sampai semi macam mana dengan skuad yang serba kekurangan ni kan? Paling kritikal aku boleh kata posisi tengah dengan centre back. Bayangkanlah
kalau ada lagi pemain yang injured ke tak pun positif dekat dua posisi ni, apa yang akan terjadi dekat skuad negara nanti? Kalau dah tak ada player sangat lah kan, apa kata tarik Depola ni my back, jadi striker pun bukan boleh buat gol kan, baik jadi defender. Itulah orang dah pesan, kalau kita gagal merancang ni, kita merancang untuk gagal. So far memang kita tengah merancang untuk gagal lah, macam-macam hal jadi. Tapi di sebalik isu-isu negatif ni lah, kita pun mendapatlah berita gembira apabila 3 pemain yang positif COVID sebelum ni, iaitu Faizal Halim, Khairul Azhan dengan Quentin Cheng dah kembali semula menyertai sesi latihan pasukan. Alhamdulillah lah, ada juga lah berita baik. Jadi kehadiran pemain-pemain ni, terutama pemain seperti Mickey dan Quentin ni penting untuk memantapkan lagi skuad negara. Kita tahu yang Mickey ni adalah antara pemain tempatan yang cukup perform dalam kancah Liga Malaysia musim ni. Jadi kehadiran Mickey dalam skuad kebangsaan boleh dijadikan sebagai senjata rahsia untuk game menentang Indonesia nanti. Manakala untuk Quentin, dia kena bersiap sedia lah, kok-kok berlaku lagi kecederaan yang menimpa pemain kan. Kalau dia injet, mungkin Jai yang akan ditarik sebagai back tengah lah, dan Quentin akan masuk ganti tempat Jai. Tapi apa-apa pun, aku doakan Junior Estai sempat pulih untuk game lawan Indonesia nanti. Setakat ni yang sah miss game adalah Aidil dengan Syarul. Junior ni masih lagi 50-50. Kita tunggu dan lihat je lah nanti. Apa yang aku harapkan, Malaysia dapat bangkit pada perlawanan menentang Indonesia nanti. Abaikan segala provokasi daripada media Indonesia. Just fokus untuk game yang akan datang nantilah. Buktikanlah kepada semua rakyat Malaysia bahawa kita tak takut. Kita tak akan mudah mengaku kalah. Tak kisahlah siapa pun lawan kita, besar ke, kecil ke, kita kasih langgar semua. Kalau edisi 2018 kita boleh layak ke final, why not untuk edisi 2020 sekali lagi kita layak ke final. Tapi bukan sekadar layak ke final, kali ni biar kita yang jualan Piala AFF Suzuki untuk kali yang kedua. Bunyi macam mustahil, tapi dalam bola sepak tiada apa yang mustahil. Jadi apa yang penting sekarang ni, kita sebagai rakyat Malaysia lah, marilah kita bersatu. Abaikan sentimen kenegerian kita semua tu. Kita bersatu atas nama Malaysia. Kita menyokong atas nama Malaysia. So selamanya Harimau Malaya. So itu saja segmen untuk video kali ni. So aku harap semua boleh like, subscribe, share and comment. So kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum. Peace.